Azriana Akmal. Okey. Azriana Akmal. Okey, yang lain okey, cikgu kenal yang lain. Shuan, Mirul Haziq. Okey. So hari ni sebelum tu nampak tak slide cikgu? Kalau tak nampak bagi tahu kalau tak gerak pun bagi tahu. Nampak Hello. Boleh siapa nampak slide cikgu? Nampak Okey, so hari ni kita akan sambung kepada reka bentuk dan teknologi bagi tingkatan 1. Untuk hari ini, awak akan belajar tentang membina mockup ataupun model serta menilai hasil mockup ataupun model. So first kita akan membina mockup. Apa tu yang dimasukkan dengan mockup dan apa itu dimasukkan dengan model. So first dalam proses pembinaan, bila kita nak buat sesuatu produk, kita kena tahu kita nak buat jenis mockup ataupun model. Kita nak buat mockup ataupun model. Nampak kat sini proses pembinaan ada 2 jenis iaitu mockup yang pertama ataupun yang kedua adalah model. Apakah yang dimasukkan mockup? Mockup tu maksudnya produk olok-olok. Dia palsu. Dia adalah model olokan yang dibuat sebelum kita hasilkan produk yang sebenar. Contohnya macam kita nak buat kasut. Takkan kita nak buat kasut, kita nak guna kasut yang besar, kasut menggunakan gambar kasut yang besar, tepek besar macam tu kan. Kita akan guna mockup saiz yang kecil. So dia akan dihasilkan mengikut saiz yang sebenar. So adakah mockup itu berfungsi? Dia tidak berfungsi. So dia ada rupa, bentuk dan juga warna. Kalau model, dia dipanggil sebagai model blok sebenar. Yang mana dia dihasilkan mengikut skala ataupun saiz. Ada yang ikut saiz betul, ada yang ikut skala. Okay. Ada juga rupa, bentuk dan juga warna. Dan dekat model ni kita ada 2. Kita ada separa berfungsi, half function and berfungsi sepenuhnya atau fully function. So dekat situ nanti kita akan tengok apa sebenarnya antara 2 model ni. So ingat dalam proses pembinaan kita ada 2 iaitu mockup dan juga model. Okay. Kemudian kita akan tengok yang pertama iaitu mockup. Okey, dalam buku teks awak, dalam buku teks muka surat 58, awak akan nampak gambar kamera, gambar kasut daripada surat khabar ni dengan juga gambar kayu daripada yang diperbuat daripada kayu ni kan, yang kereta ni. Contoh-contoh yang lain kita boleh nampak ini anting-anting anting-anting yang diperbuat daripada tanah liat. Yang ni adalah kotak susu yang diperbuat daripada kotak. Kotak tau dia design daripada kotak. Bukan kotak susu yang betul-betul. Ni macam mock-up. Ni palsu punya. Kemudian kita ada kereta yang diperbuat daripada botol dengan kotak. Ada juga ni pencil case. Pencil case ni diperbuat daripada kertas dan juga gitar. Ni gitar. Nampak gitar ni diperbuat daripada apa? Bahan-bahan pembaris, ada getah, ada ni kotak tisu. Okey, so nampak dekat sini dia adalah yang pertama model olokan. Mockup ialah model olokan yang mana dia palsu. Dibuat sebelum kita hasilkan model yang sebenar. Dia ada rupa, bentuk, warna sama macam tadi, tapi dekat sini bila produk tu bersaiz kecil macam kasut kan, ataupun macam kamera ni kan, dia saiz kecil kan, so dia akan ikut saiz yang sebenar. Contoh yang lain macam handphone, dia nak buat mockup handphone, so dia akan handphone ni kecil, so dia boleh ikut saiz yang sebenar. Tetapi kalau produk tu besar macam kereta, macam bag ataupun macam botol air macam ni kan, botol air besar macam ni yang 5 liter tu kan. Itu bolehlah kita buat tanpa ukuran yang sebenar. Okey, itu adalah mockup, model olok-olok kan. So kemudian kita akan pergi kepada jenis-jenis bahan bila kita buat mockup. Bila kita buat mockup, macam tadi kan, awak nampak tak contoh tadi? Awak boleh nampak dekat sini kita boleh guna apa untuk mockup.
Bila buat mock-up, kita akan menggunakan bahan yang boleh digunakan adalah seperti cardboard, plastisin, kayu, polystyrene, foam, dawai kasar. Ini adalah dalam buku teks, contoh dalam buku teks ada dawai kasar. Dawai kasar ni kita nak jumpa kat mana? Dawai kasar tu kita jumpa waktu kita buat eksperimen. Eksperimen sains, kita ada bentuk segi empat tu kan, ada bulat, bila kita nak bakar, itu adalah dawai kasar. Okey, polystyrene pula, untuk polystyrene, kita boleh nampak kat sini polystyrene biasa, kemudian ada plastisin, tanah liat, ada cardboard, ada foam. Foam ni apa? Foam ni yang macam mak awak letak cucuk-cucuk bunga tu. Kalau kita pergi kenduri kahwin kan, kita nampak ada bunga steam macam tu kan, dia guna foam. Yang keras tu kan, untuk cucuk-cucuk bunga bagi hiasan kan. Itu adalah foam dan juga kayu. So dekat sini bila kita buat sesuatu bahan ni, dia sebenarnya depends pada kita lah. Bahan tu mudah dibentuk. Kalau nak guna kertas pun tak ada masalah. Nak guna kotak ataupun nak guna bubble wrap pun tak ada masalah sebab mock-up. Macam pelajar cikgu tahun lepas, dia buat bag, dia buat pencil case daripada bubble wrap yang kita pop-pop selalu tu kan, dia buat bag daripada bubble wrap. So nampak sangat kreatif lah dekat situ. So itu adalah contoh mock-up. Okey. Untuk yang kedua adalah model. Model ni apa? Model ni ada terbahagi kepada dua. Model separuh berfungsi dan model berfungsi sepenuhnya. Model ni dia adalah model blok. Dia adalah yang betul sebenar, yang mana dihasilkan berskala ataupun ikut saiz yang sebenar. So ada dua jenis model, kita ada separuh berfungsi dan juga berfungsi sepenuhnya. Kalau separuh berfungsi, dia dikenali sebagai model blok. So dekat sini kalau half function ni, dia ada skala atau ikut saiz yang sebenar. Dia tak kisahlah, dia half function. Bahan dia tak semestinya kita guna bahan yang sebenar, tapi dia ni ada fungsi sikit. Ada beberapa komponen dekat model tu dia fungsi. Contoh dia apa nanti cikgu akan tunjuk. Kalau model berfungsi sepenuhnya, dia betul-betul sama dengan objek yang sebenar. So dekat situ dia gunakan bahan dengan kaedah cantuman yang sebenar. Dia ikut fungsi yang sebenar. So maksudnya kalau fungsi sepenuhnya tu model awak tu 100% function. Kalau model separuh fungsinya 50% dia function. Apa contoh dia? Okey, ini adalah contoh. Kita nampak mesin jahit. Ni adalah mesin jahit. Dia ni meniru objek yang sebenar, meniru produk yang sebenar. So yang ni model separuh berfungsi, dia berfungsi. Tetapi dia berfungsi untuk kanak-kanak, untuk mudah jahitan. So, kalau yang ni pakai jarum yang betul, pakai benang yang betul kan. Yang ni dia pakai juga tapi dia fungsi dia tu dia function, dia fungsi sikit. Dia tak adalah 100% mainan tapi dia berfungsi. Kemudian yang kedua adalah contoh vacuum. Vacuum ni dia tiru produk yang sebenar, vacuum yang sebenar. Tapi vacuum untuk kanak-kanak ni dia mungkin boleh sedut. Dia boleh sedut hampa gas ataupun abuk-abuk, tetapi dia untuk saiz yang kecil untuk kanak-kanak. So dia berfungsi walaupun tak sama macam objek yang sebenar. Mungkin yang ni dengan yang mesin jahit dengan vacuum ni dia bateri. Okay, dia pakai bateri. Kalau ini kan kena pakai elektrik. Okay, itulah contoh model separuh berfungsi. Kalau model berfungsi sepenuhnya macam kereta ni. Kereta mainan yang kat sekarang ni selalu kita nampak budak-budak naik tu kan. Kereta mainan, motor mainan yang mana dia boleh gerak. Dia ada kawalan, dia boleh gerak, dia boleh naik macam naik kereta betul. So itu adalah model yang berfungsi sepenuhnya. Sama juga macam motor, macam apa tu yang macam 4x4 tu kan ada cikgu boleh nampak hari tu ada budak bawa dekat londah hari tu. Macam wow, macam hebat betul. So itu adalah contoh model berfungsi sepenuhnya. Dia macam kereta dah. Dia macam motor betul, dia macam 4x4 betul. Itu adalah model. So kat sini awak boleh kena tahu beza model separuh berfungsi dengan model berfungsi sepenuhnya. Okay. Setakat ni okay tak? Ada masalah tak? Okay. Boleh? Hello. Okay, boleh? Boleh? Slide cikgu masih jalan kan? Okay. Okay, slide cikgu masih jalan Kalau berhenti bagi tahu
Okay, next kita akan pergi kepada alatan dan bahan untuk kita buat mockup ataupun model. So kita pernah, ini ada 5 alatan iaitu pistol perekat panas, hot glue gun, perekat kayu, super glue, gum pipe PVC dengan benang dengan jarum. So antara 5 ni yang mana satu awak pernah guna? Awak pernah guna yang mana? Amirul Haziq, awak pernah guna yang mana? Antara 5-5 ni awak pernah guna yang mana? Benang dan jarum. Benang dan jarum. Ada tak orang yang pernah guna hot glue gun ni? Pistol perekat panas ni. Siapa pernah guna pistol perekat panas? Ada siapa pernah guna? Tak ada? Okay. Hot glue gun ni macam best sikit lah. Dia cepat lekat berbanding kita guna gum biasa. Okay. So kita akan tengok satu persatu. Kita akan tengok yang pertama ialah hot glue gun ya. Dalam bahasa Inggeris panggil hot glue gun, dalam bahasa Melayu dipanggil pistol perekat panas. So pistol perekat panas ni kita guna elektrik. Sebab apa? Dia ada, nampak tak yang dekat belakang ni kan, wire hitam ni, dia kena letak dekat plug untuk operasi lah. Lepas tu kita akan tunggu beberapa saat sampai muncung depan dia ni kita rasa panas. So bila dah panas tu janganlah gatal-gatal tangan rasa macam nak sentuh lah. Tak boleh lah, dia panas. So macam pegang streka tapi tak adalah panas streka tu tapi panas lah. Sebab apa dia panas? Dia nak cairkan yang dekat dalam tu, ubat ni ubat warna putih ni. So dia akan cairkan, so dia akan gam lah dekat mana yang kita nak gam. So yang ni, dia ni sesuai untuk kita nak cantumkan, contoh macam ni mounting board kan, nak cantumkan mounting board, cardboard, plastik, benda-benda kotak yang kita nak cantumkan. Kalau kita nak letak contohnya macam nak gubah bunga kan, kita pakai juga hot glue gun. Nak contoh lain, contoh macam kita nak lekatkan mata dekat teddy bear tu ke, itu kita pakai hot glue gun. Nampak? Tu fungsi dia lah. Okay, kemudian kita ada perekat kayu. Perekat kayu ni kita nak cantumkan 2 atau lebih permukaan. Bila kita guna perekat kayu ni dia biasanya untuk kayu lah, untuk barang-barang kayu yang kita nak pakai. Dia ada dalam 4 jenis fungsi, ada UF, MF, ada PF dengan PRF. So kalau nak sebut sesuatu ni nanti awak tergeliat lidah, so cikgu bagi dia punya akronim sahaja. Dia UF, MF, PF dengan PRF. Okay, so kalau kita nak guna, bila kita buat produk, benda-benda yang bahan-bahan yang kita guna, alatan yang kita guna ni mesti kita nak cantumkan. Mesti cantumkan satu kepada lebih permukaan. Bukan dia seorang je tiba-tiba awak letak gam. Awak nak gam kat siapa? Lepas tu tiba-tiba awak letak perekat kayu. Awak nak perekat kat siapa? So dia kena ada benda yang combine. Okay. Kemudian kita ada gam. Contoh macam gam. Mesti dia nak lekat, nak cantumkan permukaan. Takkanlah awak ambil gam, awak gam tapak tangan awak. Apa tahu awak nak letak kat mana? Nampak fungsi gam adalah untuk mencantumkan permukaan daripada pelbagai satu bahan kepada bahan yang lain. So gum super glue ni sangat kuat kalau awak letak kat tangan awak boleh melekat, kena cepat-cepat basuh. Super glue ni dia sangat kuat, so dia nak cantumkan apa bahan kita boleh cantumkan plastik, fabric, mounting board, kayu, ikut kepada kita nak guna super glue ni kat mana. Okay. Kemudian kita ada gum pipe PVC. Gum pipe PVC ni atau kita panggil sebagai simen pelarut, kita nak sambungkan mockup ataupun model yang gunakan PVC yang tidak berulir tu macam mana? Awak tahu tak pipe dekat rumah tu kan, pipe tangki warna hijau, warna kelabu tu yang tak ada skru. So dia macam tegak je. So pakai gum pipe. Sebab kalau pakai gum glue, kita gum dengan lagi satu pipe, dia akan jadi patah ataupun tak lekat. Kalau guna hot glue gun pun tak lekat. So dia ada gum tersendiri. Tak percaya nanti awak try. Awak patahkan pipe mak awak. Cuba cantumkan balik. Pakai gum biasa. Lekat tak? Mesti tak lekat. Sebab dia ada gum dia yang tersendiri. Okay. Kemudian kita ada dalam bentuk cecair dan dijual dalam pelbagai saiz ataupun tin. Okay.
Kemudian kita ada benang dan juga jarum. Dalam benang dan juga jarum, kita tahulah kita nak jahit apa. Ini ada mestilah untuk fabric. Boleh ke kita jahit kertas? Siapa pernah try jahit kertas? Boleh tak? Dia boleh kalau kita jahit pola kertas. Okey. Benang dengan jarum lah selalunya kita guna dekat fabric. Kita nak buat seluar ke, nak buat baju ke, nak buat lagi tudung ke, dia ada pelbagai warna dan juga saiz. So lubang jarum tu tahu kan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang nipis, ada yang panjang. Sama juga benang ada macam-macam warna. So boleh pakai bila kita nak jahit fabric, yang menggunakan fabric. Okay. Kemudian kita akan masuk kepada yang seterusnya, ialah kita nak, bila kita dah hasilkan mockup tadi, dah guna bahan-bahan yang kita nak pakai tadi, kita akan nilai. Kenapa kita akan nilai? Kita akan judge adakah produk kita ni tahan lama ataupun tidak. Bagus ke? Macam orang, dia akan tengok dari segi luaran. Wah, cantik. Itu saja. Tapi adakah dia berfungsi? Adakah dia memenuhi kriteria? Adakah dia memenuhi kehendak pelanggan? So dekat sini, bila kita menilai, dia adalah proses yang terakhir. So bila kita menilai, kita nak ukur tahap keberkesanan produk tu. So ada 3 faktor tahap keberkesanan yang kita ukur, iaitu adakah dia mematuhi kriteria projek. Kriteria projek yang awak buat yang panjang-panjang tu kan, adakah dia mematuhi. Yang kedua, adakah dia memenuhi kehendak pelanggan. Contohnya Hakim. Hakim buat pencil case daripada kotak tisu contoh. Ada contohlah itu mock Hakim tadi tu kan. Adakah dari gambaran produk yang sebenar tu dia memenuhi kehendak pelanggan? Ikut tak jadual tu? Yang tu kata dia nak bag bukan pencil box. So nampak dia dah tidak memenuhi kehendak pelanggan. So kita kena tahu bila kita buat sesuatu produk tu, adakah dia memenuhi kehendak pelanggan. Kemudian ketepatan rupa bentuk. Contohlah, kata mula-mula pelanggan tu kata nak bentuk segi 4. Tiba-tiba sampai dekat awak buat tang-tung jadi bentuk bulat. So macam mana daripada segi 4 boleh jadi bulat? Dekat situ nampak bila dekat akhir-akhir tu betul orang rasa macam alah tak apalah nanti dia jual juga. Tak boleh lah macam tu Kita kena ikut kata pelanggan. Sebab customer first. Okay. Ketepatan rupa bentuk. Ini adalah 3 faktor keberkesanan yang kita ukur. So bila kita nak uji, kita ada 2 jenis pengujian. Kita ada pengujian dekat lapangan dengan pengujian dekat makmal. Pengujian dekat lapangan tu macam mana? Kita ukur dia punya ketahanan dekat lapangan, dekat padang ke, dekat jalan ke, kita letak sesuatu ke dekat dalam dia. Itu adalah contoh kat pengujian di lapangan. Kalau pengujian di makmal, kita guna kat lab lah. Kita buat dekat lab. Eksperimen dan sebagainya. Okey, cikgu pernah buat pengujian di lapangan. Cikgu buat jambatan daripada batang aiskrim. So dekat situ, lepas tu pengujian di lapangan tu macam mana? Kita dah siap jambatan daripada batang aiskrim tu, kita letak beras 5 kilo dekat jambatan tu. Adakah jambatan tu jatuh, pecah dalam masa 3 minit ataupun tidak? Kalau tak jatuh, maksudnya produk itu sesuai untuk kita aplikasi. Kalau baru letak tak sampai 10 saat dia dah jatuh, maksudnya design awak tu tidak memenuhi kriteria yang pelanggan nak. Itu adalah contoh pengujian di lapangan. Cikgu pernah buat lah. Nanti awak try. Buat jambatan, awak letak bom berat dekat tengah-tengah dia. Okay. Kemudian sebelum kita buat pengujian dekat lapangan dengan makmal, ada beberapa parameter yang kita kena tentukan. Apa sebenarnya dimasukkan parameter? Parameter ni adalah ukuran yang kita ingin jadikan piawaian. Nampak? Macam tadi cikgu cakap, cikgu letak 5 kilo beras dekat jambatan cikgu. 5 kilo. Itu adalah ukuran. Cikgu tak cakap cikgu letak beras. Mesti awak akan tanya, beras tu berapa kilo cikgu? Nampak? Kena ada ukuran. Itu adalah bila ada ukuran yang ingin kita jadikan piawaian, itu dipanggil parameter. Okey, parameter. Contoh macam dalam buku teks ni, dia letak
dia buat bakul kan. Dia buat bakul, lepas tu dia letak beban 100 gram selama 10 minit dengan ketinggian 1 meter. Itu adalah contoh piawaian. Contoh ukuran dan piawaian. Okey. Kemudian kita ada item yang bersifat subjektif. Subjektif tu maksudnya yang cantik, menarik, kemas. Contohnya macam Hakim lagi sekali. Dia dah buat bag tadi kan, dah buat pencil box tu kan. Pada dia dah cantik dah, menarik dah, kemas dah. Tetapi itu adalah subjektif yang tidak boleh diukur. Sebab setiap orang tak rasa cantik. Setiap orang ada pandangan yang berbeza-beza. Ada yang mungkin pada Ika akan cakap macam cantik pun Akif. Tapi dekat Akif benda tu dah paling cantik. Okey? Terima kasih. Terima kasih. Okey. Sorry. Oh. Okey. Oppo ni siapa? Siapa nama Oppo ni? Yang baru masuk ni? Siapa nama Oppo ni? Cikgu nak tik. Okey, tak nak beritahu pula nama dia. Okey, tak apa, kita sambung. So kita akan pergi kepada penilaian mock-up. Penilaian mock-up kita buat pengujian dari segi apa? Dari segi bentuk, keseimbangan, kestabilan, kekuatan cantuman. Yang mana pengujian ni kita tak boleh ukur dia punya fungsi. Fungsi dia tu tak boleh tetap. Okay, so dekat sini contoh yang dalam buku teks kita boleh nampak pengujian dekat mana. Contoh dalam buku teks ni kan parameter berat beban 100 gram. Berat beban 100 gram. Okay. Kemudian beban diletakkan pada mock-up 10 minit. Itu nak uji kekuatan cantuman. Kalau kestabilan cuba condongkan pada 45. Adakah mock-up tu merata ataupun tidak? Ke dia jatuh? Ke dia tergolek? Itu adalah dua jenis pengujian. Dia buat dari segi kestabilan dan juga kecantuman. Boleh juga dari segi bentuk dan juga keseimbangan. Itu adalah mock-up. Kalau dari segi penilaian model, kita boleh buat secara dua jenis bergantung kepada model yang kita buat, iaitu model separa fungsi dengan model berfungsi sepenuhnya yang mana kita uji dia punya fungsi. Jadi ke tak? Contoh cikgu pernah buat model separa berfungsi. Cikgu pernah buat alat penekan tanah, buat daripada batang paip. Kita masukkan tanah, kita tekan dan kita picit. Adakah tanah tu akan terkeluar dalam bentuk bulat-bulat sesuai untuk anak benih kan? So dia berfungsi. So nampak dekat situ walaupun benda tu kecil je macam handphone ni bulat, tapi bila kita buat dia berfungsi. So pengujian diukur dari segi fungsi. Contoh macam ni adalah vertikasi. So ini nanti awak akan belajar waktu bab 5 nanti, iaitu tentang vertigasi. Vertigasi kita tengok dia menggunakan pump air sebagai parameter dan berapa minit dan sebagainya. Okey? So setakat ni itu sahaja. Ada soalan? Ada soalan setakat ni? So kita akan tengok kepada latihan. Sekejap cikgu latihan. Cikgu Tarani. You should be here Kak Mages. Okay. Sekejap Okay, so untuk ini adalah soalan. Awak kena isi tempat kosong, senaraikan 5 kriteria yang ada, padankan alatan serta menilai mock-up atau model. So nyatakan jenis ujian yang kita guna. Parameter dia apa, keputusan dia apa. Ini adalah
kita lihat kepada awak boleh ikut kepada buku teks muka surat 62. Okey, muka surat 62 ataupun 61. Okey, untuk mockup dan juga model. Okey. So, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada cikgu. Tak ada. Cikgu nak tanya, dah siap ke lah yang dalam ni dah siap ke lakaran yang cikgu suruh buat untuk project brief tu? Lakaran dah siap ke? Yang baru hantar dekat cikgu ada baru 2 orang. Siapa nama dia? Akma. Akma dengan Matthew sahaja yang baru hantar dia punya gambar bag yang cikgu suruh buat. So yang lain dah siap ke? Ke lupa? Belum. Belum siap lagi. Bila nak siap? Siapkan. Siapkan sebab cikgu akan tengok naik sekolah nanti sebab itu dia kira markah penilaian awak. Kalau siapa yang buat dia terus cikgu letak dekat situ dia dapat TP 4. Tahap penguasaan yang 4 lah. Kalau yang tak buat tu masih 1 dengan 2. So macam so kena siapkan lah. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, cikgu akan upload rakaman ni dekat dalam YouTube. Sekiranya ada soalan ataupun awak nak refer balik, awak boleh tengok YouTube cikgu. Nanti cikgu bagi link latihan dekat dalam grup. Okey, terima kasih join live cikgu. Jangan lupa isi kehadiran. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Rabu kot. Okey. Bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Sharing.